Assalamualaikum, Zainul Abdul Rahman, Nur Aini Atan, Hani Haniyah, Mahfuzah Mahazir, Ina Faiz, Nur Kisha, Khairul Bariyah, Rubiah Yahya, Hanisa Syafi'i, Hanidah Zainal Abidin, Hamidah Zain, Siti Ajah, Aktima Suhairuddin, Haryani Anwar, Yohanis Taslim, Fatimah Umar, Wawa Jusum, Nur Haizi Muhammad, Latifah Sukarjo. Saya sengit je ni betul kan? Okey. Ida Najwa, apa khabar? Hasnah Arsyad, Alhamdulillah. Suzana Amiruddin, terbayang dah wajah dia. Mariam Muhammad, Nur Aini Abdul Rahman, Rusmahwati Din, Rohana Jalaluddin, Rodiah Arsyad, Fazlina Sa'ad, Rodiah Syarif. Sedih kalau ni teringat kakak tapi tak dapat nak pi. Yurni Syahimir, Junaim, Sarahman Al-Abdullah, Rifkah Husni, Wan Radiah, Syazi Azi, Masliza Bagiran, Nur Azlina Syukur, Dilanim Ibrahim, Rozana Haripin, Siti Roziah Osman, Siti Zulaiha, Sania macam cikgu nak ambil kehadiran tak? InsyaAllah. Nur Azlina Syukur, Siti Atikah Tukimin, Masya Allah. Mama Yasuraini, Junainah Ismail, Alhamdulillah. Syukur masih bernafas. Betul Kak Ani, Masya Allah. Cik Liza, lama tak muncul. Ramilah selamat. Ramlah kot. Mahfuzah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamidah Sa'ad, Alhamdulillah. Roslina Johari, Allahu Akbar. Siti Azmahani, Sofiah Ibrahim, Kak Yanti Hamid, Allah. Azina Ahmad, Naz Sarian, Nurul Jamilah Jofri, Nadratun Naim Zakaria, Azizak Emi Az, Farzah Abdul Rahman. Sahabat cuba tag, share, tag kawan-kawan anda. Sebab kan kalau Ustazah cakap anda cebeh. Faham ke cebeh tu apa? Sebab saya rasa tajuk ni wajib didengar oleh semua orang. Serius, wajib didengar oleh semua orang. Saya ghalib membaca tadi sahabat-sahabat. Tajuk ni panjang macam tak boleh habis hari ni. Tapi saya ghalib, saya nak baca lagi. Jadi macam ketagih. Masya Allah. Hebat, subhanallah. Untunglah orang yang mendapat pelajaran daripadanya. Tag kawan-kawan anda, sharekan, insya-Allah ramai lagi dapat manfaat. Zahara Ramli, Siti Rohana, apa khabar Kak? Jamiah Abdul Salam, Anzra Abdullah, Siti Aisyah. Allahumma salli ala Muhammad. Khairul Syifa, Aizan Maman, Naz Sarian. Lili Apiza, apa khabar? Lama kita tak sembang, no? Liz Daud, subhanallah. Awak duk tag nama kita, Kak Liz Daud. Awak Liz Daud tag nama Ustazah. Kalau tag nama Ustazah, kalau Ustazah tak muncul, maka tak ada. Masya Allah, lawak pula. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Kak Liz Daud tag nama Ustazah. Subhanallah, comel lah ibu-ibu ni. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat-sahabat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Nur Aida kata Alhamdulillah hadir dari Kuantan dalam keadaan baru pulih dari banjir. Itulah Kuantan, apa cerita ya, dah surut sepenuhnya ke air. Masya Allah. Saya bangun pukul berapa pagi tadi, mendengar bunyi hujan. Sahabat-sahabat, saya terus terkenang mangsa-mangsa banjir. Mesti di kalangan sahabat-sahabat kita ada yang trauma dengan bunyi hujan ni. Ada yang berdebar-debar jantung, ada yang terdengar-dengar jeritan di sana sini. Kan sebab semalam Ustazah baru balik bertemu dengan mereka, live cerita daripada mereka. Masya Allah.
Di Hulu Langat tu biasa juga banjir, sahabat-sahabat, sebab mereka ada sungai kan, biasa juga banjir. Tapi mereka relax je masa hari kejadian. Dah biasa dah banjir kan, setakat sampai lutut, biasa dah, bawah lutut, biasa je. Jadi mereka tak pernah menjangka sehingga ke tahap itu. Rupanya kawasan yang saya jumpa semalam tu adalah yang dah macam tsunami, yang orang duduk atas bumbung, yang rumah Makcik Rohana viral tu tinggal tangga sahaja. Di situlah yang saya sembang semalam tu dengan seorang pencen cikgu lah. Masya Allah kan, dia rumah dia 2 tingkat, dalam banyak-banyak rumah kat situ rumah dia 2 tingkat. So dia dapat duduk dalam rumah dia tingkat atas tu. Jadi masa dia selamat di tingkat atas tu, dia pukul 1 pagi dia mendengar jiran-jiran yang dekat atas bumbung tu menjerit, tolong, tolong. Anak dia sampai menangis. Anak dah orang dewasa lah kan, sebab dia pun dah pencen. Anak dia sampai menangis, mak berdosa kita kalau tak tolong, jom kita tolong, mak orang minta tolong. Nak tolong macam mana? Dia orang dalam rumah, bot nak sampai dekat dia orang macam mana? Kalau berenang pun macam mana nak sampai? Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat-sahabat, dah ramai yang masuk, lebih 500 orang. Jom sama-sama sekali lagi. Saya nak start La Tahzan ni tadi. Saya tengok dalam grup tim khidmat. Subhanallah, kita baru mendapat berita kematian ibunya kepada Cik Yang Hasnah. Anda perasan kan nama si Yang Hasnah tu? Rupanya nak sebut nama tu sebagai Cik Yang Hasnah. Sanggup beliau datang ke KLIA baru ni nak bertemu dengan Ustazah. Dan dia pimpin maknya sekali untuk bertemu dengan Ustazah di KLIA ketika Ustazah menghantar jemaah umrah. Cik Yang Hasnah, Lis Daud, jumpa Ustazah ke Ayah Gaus, jumpa Ustazah di mana? Di KLIA. Lepas tu dengan mak dia sekali, Ustazah pegang tangan mak dia, Ustazah sembang dengan mak dia. Pukul 1 pagi tadi mak dia tu kembali ke rahmatullah. Sudah pastinya lah tak sakit kuat, sahabat-sahabat. Sudah pastilah tak ada berita yang memang mengejut. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat kita, Cik Yang Hasnah yang sangat setia, Masya Allah, sangat baik menjaga orang tuanya. Okay, sekarang sedang bersedih. Jam 1 pagi tadi ibunya kembali ke rahmatullah dengan doa Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jom kita hadiahkan Fatihah kepada ibu yang baik ini. Semoga Allah tempatkan di tempat yang paling baik, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Semoga sahabat kita Cik Yang Hasnah diberi kekuatan oleh Allah, diberi hati yang redha kan. Semua kita akan kehilangan ataupun kita yang hilang dari atas muka bumi ini. Tapi sahabat-sahabat La Tahzan dah macam keluarga, dah macam adik-beradik. Sedih kawan kita merasa sedih juga. Baik sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, terima kasih yang mendoakan semalam. Sejujurnya ketika waktu ini Ustazah berla tahzan semalam, hati saya masih berdebar-debar, jantung saya berdegup kencang. Sebab apa? Muslimin muslimat, saya risau sebenarnya untuk menghantar bantuan ke Allahumma salli ala Muhammad, untuk menghantar bantuan ke Hulu Langat. Sebab macam-macam cerita lah kan, kita diajar dalam La Tahzan ni, jangan duk dengar sangat cerita orang, kita kena pi tengok macam mana kan. Tapi memanglah kalau kita nak dengar pun daripada sumber yang betul, tak apa. Jadi macam-macam cerita, tanah runtuh sana sini lah, apa semua kan. Lepas tu alhamdulillah sahabat-sahabat Ustazah pergi bergerak satu lori, satu van Darul Fawaz, 2 highlight kereta jenis macam itulah. Kemudian kereta Ustazah 5 biji kenderaan.
Syukur, Masya Allah, syukur. Tapi kan satulah mungkin teguran ke macam mana Ustazah nak sebut. Bila Ustazah umumkan di kejiranan sahaja, sebenarnya Ustazah masuk grup tu, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, Ustazah minta telekung sejadah dengan kain pelikat sahaja. Saya memang mention telekung, sejadah, kain pelikat, sebab itu yang saya dapat maklumat daripada Hulu Langat. Okey, mereka memang perlukan tu. Jadi menderu-derulah, subhanallah. Tapi pada masa yang sama adalah kan pakaian terpakai, nak tak Ustazah? Kita memang dengan kalut macam-macam, sibuk kan. Lepas tu kadang-kadang Ustazah pun macam, tak apalah Kak, sikit okey. Macam tu jawapan mungkin. Tapi kadang-kadang bila kita duk kata okey tu, dia jadi sampai, Ustazah kata boleh lah pakaian terpakai, Ustazah kata boleh lah. Dan saya buka pos kereta saya tu untuk dijadikan macam pusat penyimpanan lah barang. Kan sampailah pagi semalam lah. Subhanallah, kan saya dengan kuliah online saya teruskan, macam-macam lah muslimin-muslimat saya tak bertemu pun direct dengan orang yang menghantar tu. Mereka duk yang ada nombor telefon WhatsApp kan, Ustazah akak dah hantar ambil gambar. Okey lah, saya tak tahu pun siapa hantar apa semua. Jadi secara umum je kalau yang ada, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, termasuklah yang bank in duit. Sebab tu apa sahaja mesti ada tulis dekat situ infak banjir. Jadi tak payah nak hantar slip apa semua. Kan kita dah tahu dah, bahagian akaun dah nampak dah itu untuk duit banjir, so kita asingkan. Jadi saya tak sempat mengucapkan terima kasih pada seorang-seorang. Cuma kita ibarat macam mana, saya duk tulis dalam FB story saya semalam, keadaan di Hulu Langat yang sudah rasa tolak dah pakaian terpakai, tak nak. Minta maaf ya kalau ada orang Hulu Langat sebagainya. Mas Liza Bagiran, Mas Wati Bagiran ni adik ke kakak? Masya Allah, sebab saya nampak dia baru request friend Ustazah, tapi memang saya tak boleh nak approve lah. Okay, sebabnya memang tak boleh follow sajalah, insyaAllah. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Hajar Aziz tag ke ayah, kena tag tulis penuh tu, ayah Gaus, macam tu, tak boleh ke ayah je, nanti tak keluar. Subhanallah, ke ayah lain. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Ustazah pun pergilah bawa 5 kenderaan, barang-barang tu semua kan banyak. So seperti yang dijangka, muslimat dirahmati Allah, seperti dijangka di Seri Nanding berapa, 5-6 tempat semua semalam Ustazah pergi. 6 termasuk masjid yang kami hantarkan duit cash tu lah. Dengan air mineral kita park dekat masjid semua. So mana yang telekung, mana yang ni, alhamdulillah tak perlu pun kita nak packing satu-satu. Memang orang berebut ambil telekung, sejadah, kalau ada selimut kan, memang orang berebut ambil. Tapi pakaian terpakai memang orang campak je. Bayangkan orang nak sorting satu persatu kan, muslimin-muslimat dirahmati Allah. Dan paling saya sedih ketika saya melihat timbunan pakaian tu, Masya Allah, ada seluar jeans koyak kan. Seluar jeans koyak tu dah memang passionnya orang. Tapi yelah, pakaian dalam kan, benda yang tak sepatutnya diberi kat situ, benda terpakai, tak sepatutnya. Kadang-kadang minta maaf sebut, muslimin muslimat dirahmati Allah, kita anggap macam orang dalam kesusahan, orang nakkan benda yang perlu. Kalau pakaian-pakaian yang banyak, saat macam semalam tu, orang tak perlu lagi. Sebab yang mereka fikir adalah rumah aku, rumah aku, rumah aku. Dia cuma nak pakaian sepersalinan je yang dah basah tu. Cukup pakaian sepersalinan. Kalau dia pun ambil banyak-banyak pun, dia pun nak letak kat mana? Rumah mereka tu tak boleh nak diletakki apa-apa barang pun. Jadi macam kadang-kadang kita meletakkan tu, jangan ya, Ustazah percaya yang hantar kat rumah Ustazah tu tak ada niat macam tu. Okay, sebab Ustazah nampak baju yang dihantar kat rumah Ustazah tu semua baju elok-elok, di packing elok, cantik. Tapi bila tengok keadaan di pusat pemindahan semalam tu, Ustazah duk rasa macam takut ada orang yang kat sana mangsa banjir, perlukan ni. Dia kaut semua baju-baju dekat rumah ni. Tak tahulah elok ke tak elok, masuk je dalam plastik hitam, letak kat sana. Tak ada siapa yang kawal, letak. Itu yang jadi baju yang tak elok, yang dah koyak lah, maksud yang tak boleh dipakai, sahabat-sahabat. Sedih kalau kita terima macam ni. Sebenarnya di sisi Ustazah pula, Ustazah menerima macam mana begitu mewahnya rakyat Malaysia. Begitu mewahnya rakyat Malaysia. Sebab apa? Pantang ada macam tu,
menderu-deru, hantar baju, hantar baju, hantar baju. Jadi ustazah insafnya bila tengok keadaan semalam tu, ya Allah, kan bezanya aku dengan kehidupan para rasul, kehidupan para sahabat. Lalu ustazah, sahabat-sahabat, ya Allah, baju-baju dalam almari aku, ya Allah, berapa mewahnya, banyaknya aku berpakaian silih berganti. Ada baju yang setahun tak pakai masih disimpan. Kalau mak saya dulu, dia bagi tahu apa sahabat-sahabat, Tok engkau dulu berkawan dengan banyak wali-wali Allah. Mak saya cakap macam tu. Mereka nasihat, ni wali-wali Allah ni kan bernasihat sahabat, maknanya orang-orang soleh lah maksud dia tu. Mereka menasihat, baju ni jangan ada dalam almari lebih 40 hari tak pakai. Ni ramai 1000 lebih yang menonton sekarang ni. Jangan ada pakaian kita yang lebih 40 hari tak pakai. Kita, ya Allah Tuhan, rasanya ada je baju yang dah sampai dekat 10 tahun tak pakai. Ada je baju yang dah 40 tahun tak pakai. Sebab apa? Baju masa nikah dulu ustazah, duk gantung kebaya tu kan, ingatkan juga. Gantung jadi alat motivasi. Aku nak kurus macam masa aku nikah dulu. Tak jadi-jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Anak saudara kahwin, anak sendiri kahwin, tak offer pun pakailah baju mak yang labuci-labuci tu. Kalau dulu baju lace, baju apa kan, masa anak bertunang, anak saudara bertunang, suruhlah pakai. Tak boleh, sayang sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sayang, Masya Allah, sayang kita akhirnya baju lebih 40 hari tak pakai, baju lebih setahun, baju lebih 10 tahun tak pakai. Apa yang menginsafkan ustazah, sahabat-sahabat? Semua ni akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kita beli, kita tak pakai. Kita sangkut, kita letak memenuhkan ruang, kita tak pakai. So kalau macam tu kan sahabat, apa lagi yang kita nak? Sebab tu sejujurnya ustazah sendiri, muslimat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad, Kak Zainul Abdul Rahman, saya nak tulis macam tu pun takut juga. Jangan ada baju 40 hari tak pakai tu. Tak adalah dalam mana-mana hadis pun, tak ada. Cuma saya nak mengundang keinsafan di hati orang-orang soleh, peranan dia macam tu kan. Sebab sikit cukup setakat apa nak hidup atas dunia ni sahabat-sahabat. Bukan kita nak hidup selama-lamanya. Jadi ustazah alhamdulillah rezeki kadang-kadang gurau dengan ustaz. Ustaz kata apa? Abang ni lah lelaki paling bertuah. Tak payah nak beli baju isteri. Sebab kadang-kadang dia duduk beli dululah, mula-mula kahwin dia duduk beli baju isteri kan, nak buat surprise ke konon kan. Lepas tu ustazah bukannya happy, moncong. Dia kenal sangat perangai isteri dia kan. Bila dia beli tu, bang, makasih lah, bukan saya yang tak suka, tapi macam abang tengok, tu kain makcik tu bagi, tu kain akak tu bagi, tu anak murid bagi. Jadi orang bagi ni macam mana pun saya tetap akan pergi hantar tailor, saya jahit. Hantar tailor itulah kos saya. Macam saya beli baju lah, suka ke tak suka, warna ke, jenis kain ke, saya mesti pergi hantar tailor, saya jahit, saya pakai pergi mengajar kan. Walaupun saya tak pakai seumur hidup sahabat-sahabat, saya pernah pakai baju-baju anak-anak murid saya bagi tu. Sebab saya tahu niat dia apa tu, nak ustazah pakai. Jadi warna saya suka ke, kain saya tak suka ke, mahal ke, murah ke, semua saya pakai kan. Itu peranan, itu PL saya lah. Ustaz sekarang ni dah faham sangat. So tak pernah beli baju susah, kecuali kalau macam adalah majlis-majlis tertentu yang ustazah kena hormat kan. Ustaz ada kala tu, ustazah tak ada. Benda yang memang terpaksa beli. Tapi kalau saja-saja beli, muslimat kan, macam hari tu ustazah terlibat dengan dengar nak baju plain, kebetulan ustazah pergi kedai ustazah Asma nak menyokong sahabat juga, iya kan. Benda-benda macam itulah. Subhanallah. Sebab apa? Bila beli, bayangkan yang orang bagi ni pun dah tak larat nak pakai. Jadi bila ustazah dah pakai kan, dah beberapa kali pakai pergi kuliah, ustazah cepat-cepat masukkan dalam kotak balik, bagi dekat saudara mara, keluarga terdekat. Sebab memang baju tu sangat elok lagi. Ustazah nak mengambil barakah, pernah pakai pergi kuliah macam tu je. Mana yang kain dia tak selesa, mana yang warna dia ustazah tak suka, contoh kan. Dah pakai 3-4 kali tu, terus bagi dekat adik-beradik. Adik-beradik dulu yang terapat. Nanti yang mereka punya tu lah, baju kau ni semua cantik-cantik. Bukan cantik mahal maksudnya, cantik anak murid. Arwah mak ustaz dulu selalu cakap, orang nak bagi kat ustazah dia mestilah bagi yang terbaik, macam tu kan. Jadi ustazah pun senyum-senyum je lah. Betul lah juga apa dia cakap tu, memang cantik-cantik. Jadi bila ustazah bagi adik-beradik ustazah, mereka pun suka macam tu kan. Jadi nanti dia orang tu pula, apa yang diorang ada tu bagi dekat orang yang lebih memerlukan.
Tolong kita smart sahabat-sahabat. Ini orang bagi banyak, beli lagi. Saya kata tak heran kalau setiap musim banjir, musibah, orang hempuk, kan, hunjaman, gunungan, bukitan, lautan pakaian terpakai. Kan, seolah-olah kalau bagi yang memang hantar ke rumah ustazah dah packing cantik, ustazah ni baju baru akak beli memang untuk mangsa banjir. Tak apa, jadi rebutan semalam tu. Dan minta maaf, di Malaysia sahabat-sahabat, di Malaysia, tim khidmat saya dengar semalam, kan, setiap kali sampai dia orang, baju terpakai ke baju baru? Dia tanya macam tu. Baju terpakai, betul. Oh, minta maaf, baju terpakai kami tak nak terima. Kan, yang seorang cikgu tu minta maaf, bukan sombong, elok sikitlah bahasa, bukan sombong, tak nak terima tu memang terlampau banyak dah macam tu. Ustazah terus terkenang pula. Itulah ustazah saya, otak dia berjalan. Saya terus terkenang Kemboja, yang dah lama kami tak ziarah. Saya terus terkenang Aceh, saya terus terkenang Surabaya, Pasuruan, di Indonesia beberapa tempat saya pergi ziarah pesantren semua. Kalau kami sampai kadang-kadang saya beli bagasi lebih, bawa pakaian terpakai pada mereka, ya Allah, mereka buat kenduri dengan pakaian tu. Mereka berjoget-joget depan kita. Anak-anak yang kat Kemboja tak pakai seluar, selipar, lain sebelah sahabat baju dah lusuh sangat. Bila saya bawa pakaian terpakai, mereka sampai berjoget-joget, seronok, syukur, cium-cium baju tu. Mengalir air mata kita. So semalam mengalir air mata saya ni, tak menangis lah depan budak-budak kan. Hati saya menangis, jauhnya beza sahabat-sahabat. Kat sini, minta maaf, pakaian terpakai kami tak nak. Di Indonesia, di Aceh, di mana-mana saya pergi program luar negara sahabat-sahabat, di tempat-tempat orang yang memerlukan, dia orang tak minta. Tapi saya saja bawa. Saya barang jarang banyak dalam bagasi. Saya isi. Kadang saya bawa beg lain. Kalau dengan ustaz, satu beg cukup kan. So bagasi untuk ustaz tu saya bawa satu beg umrah yang dah tak pakai, isi baju ni, padat-padatkan, masuk dalam perut kapal terbang. Nanti ustazah, ni beg siapa? Ni beg ustazah nak sedekah baju terpakai. Mereka berebut-rebut sahabat-sahabat. Kan ustazah, nanti kalau datang lagi bawa ya pakaian yang begini, yang kat Kemboja, baju budak-budak semua, ya Allah. Kat sini sampai semalam, jujur, satu van ustazah bawa sahabat-sahabat. Ustazah bawa, ustazah nak bawa balik, ustazah tak letak dah di sana, yang pakaian terpakai saja, sebab dia dah tak maafkan pakaian terpakai kami tak bawa. Telekung yang ada selimut tu kami turunkan di hulu langat. Tapi adalah juga pakaian terpakai yang dah packing elok, yang orang tinggal nak ambil tu saja, alhamdulillah. Tapi yang memang dalam kotak tu, ustazah masuk dalam van Darul Fawaz, ustazah minta driver van Darul Fawaz hantarkan ke pusat banjir yang memerlukan. Kawasan rumah Indonesia, mereka sangat tunggu pakaian-pakaian tu. Masya Allah. Tapi orang Melayu kita, sahabat-sahabat, minta maaf, pakaian terpakai kami tak nak dah. Bukan mereka sombong, saya percaya, tapi nak memudahkan bahasa, dia pekalut, kan jadi tolak terus. Jadi saya terima benda tu, keadaan tu, saya susut. Lori pergi mana, highlight pergi mana, sebab kita dah tahu dah dalam kenderaan kita tu ada barang apa. Jadi bayangkan yang meletak saja, datang-datang letak satu kotak baju terpakai, letak. Kita duk rasa, bagusnya lah kita sedekah kat mangsa banjir. Dan saya trauma, fobia saya ni dengan kejadian yang saya pergi dekat Manik Urai, Kelantan 2015, banjir besar tu. Saya tengok dengan mata sendiri. Masa tu saya naik flight, saya tak bawa barang-barang terpakai sama sekali. Saya dibawa oleh sahabat-sahabat di sana untuk menziarahi rumah ke rumah. Kami bagi cash je masa tu, hasil kutipan orang KL. Dan saya bawa berapa 100 biji Al-Quran masa tu. Itu je, habis Quran kita bagi cash saja. Saya menangis bila dibawa berjalan di bus stop, di tempat pembuangan sampah, semua baju-baju terpakai. Bila dah kena hujan, dia pelonggok satu tempat tu, semua baju-baju terpakai buang. Jadi bayangkan, ya Allah, orang yang bagi ni nak orang pakai. Kononnya mereka bersedekah, tapi tak. So kat mana amanah? Jadi baju terpakai yang saya nampak, kalau aku letak kat hulu langat ni, memang tak ada orang pakai. Saya suruh driver van Darul Fawaz, sebab di Puchong, di Sungai Buloh ada penduduk-penduduk Indonesia yang terlibat dengan banjir, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi saya suruh mereka hantar. Siap telefon dulu, nak tak? Nak sangat, baju-baju kami dah hanyut, nak sangat. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Jadi kita belajar sesuatu
Di Malaysia, kalau kita hantar pakaian-pakaian terpakai kita, macam dah tak ada siapa yang nak menghargai sangat. Jadi kita tak boleh ubah mentaliti orang Malaysia. Sebab Malaysia kategori negara yang sudah Allah beri rezeki macam ni kan sahabat-sahabat. So bagi ustazah, kita tak boleh ubah mentaliti orang. Kita ubah diri kita. Berpada-padalah dalam membeli baju. Berpada-padalah dalam membeli baju. Sampaikan minta maaf ustazah sebut dalam tempoh 2 tahun ni. Antara yang ustazah senyum siniskan, tak ada program-program marhaban, tak ada program Maulidur Rasul, tak ada majlis-majlis khatam Quran. Setiap program ni setahun muslimat saja ada berapa baju uniform? Setahun. Oh, marhaban satu uniform. Oh, nak pergi ni satu uniform. Oh, nak pergi ni satu uniform. Macam semalam tim kami nak pergi kan, contoh. Dia tanya, ustazah tak ada baju sama ke? Ustazah sengih je. Kadang-kadang nak pergi rehlah dengan ustazah, kita pakai tudung sama lah, baju sama. Ustazah selalu memikirkan sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang ada tak apa, okey semua pakai tudung biru. Contoh kan. Yang ada tak apa, yang tak ada dia pun akan kena beli. Memang semua orang mampu kalau ustazah suruh beli. Tapi dia pun akan melonggokkan. Oh contoh, makcik ni tak suka tudung biru, tapi ustazah suruh pakai tudung biru. Dia beli tu, lepas ni tak pakai dah. Sebab tu, memang suka tengok cantik muslimat berpakaian sedondon, sama semua satu grup. Tapi jujurnya sahabat, itu melonggokkan pakaian. Melonggokkan pakaian. Jadi muslimat dirahmati Allah, belajarlah sesuatu. Jangan kita balik daripada tempat macam tu, kita kecam, sombong, tak nak pakaian terpakai, dah lah tak sedar diri, kena banjir. Jangan. Pandang diri. Sebenarnya apa yang aku buat dalam hidup ni ya Allah? Pakai sekali dua aku buang dah, aku tinggal 10 tahun tak pakai. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, belajar Kita tak boleh ubah orang, kita ubah ya Allah. Bila orang minta kata ni mangsa banjir, kita seronok masuk dalam kotak semua, kosong almari aku. Lagi-lagi orang yang ada nawai itu boleh beli baju baru lagi. Sedangkan Rasulullah, Siti Khadijah yang kaya raya 1/3 bumi Mekah punya kekayaan milik Khadijah, pakaiannya bertampal-tampal. Sebab orang macam ni, penghuni syurga, dia tahu nanti dekat akhirat dia akan ditanya, baju hang yang dah lama tak pakai tu, pinggan mangkuk hang yang tak pakai tu, semua tu akan ditanya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua tu akan ditanya. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar kan. Sebab tu mana-mana orang yang bersama dengan Ustazah, dia perasan Ustazah jarang sangat minta pakaian terpakai. Tapi bila cash hatta RM1 anda bank in, akan sampai. Jadi macam ni misi kami semalam habis. Saya terkenang sahabat, tak tahu nak sebut syukur macam mana dengan Allah SWT. Saya kata syukur sangat. Saya sebut dengan Jajah semalam. Masa hari Sabtu, lepas 1 jam saya balik daripada tempat yang banjir dahsyat tu, kawasan itulah dinaiki air. Dan semalam kami hantar sumbangan dekat tempat yang saya berceramah hari Sabtu tu, yang orang kata 20 tahun tak pernah banjir kat situ. Siapa kita untuk melawan kerjanya Allah? Siapa kita? 20 tahun Ustazah rumah Acik tak pernah banjir. Sejak duduk sini ni Alhamdulillah, air sampai kat situ je, tak pernah masuk langsung. Kawasan tu yang antara tenggelam. Sahabat-sahabat, ya Allah, Ustazah hantar sumbangan kat kami. Bukan saya, semua ni kebersamaan kita jamaah. Sedangkan Ustazah bagi ceramah kat tempat kami hari tu, subhanallah sahabat-sahabat, saya hampir terperangkap dalam tu. Saya sampai ke rumah lepas 1 jam. Ustazah, lepas 1 jam kita tinggalkan tempat tu, air naik, Jajah kata. Semalam sahabat-sahabat, kami dah menjelajah berapa kawasan. Sebab kami bawa orang Ulu Langat sendiri, anak murid Ustazah. Orang memang kampung Ulu Langat. Dia kenal lah semua makcik-makcik tu. Yang makcik rumah tinggal tangga tu, rumah betul-betul depan dia, tapi rumah dia atas bukit sikit kan. Jadi memang bawa sembang dengan makcik tu semua. Lepas tu bila kita nak pergi hala ke Sungai Gabai, subhanallah, kenderaan kami kena patah balik. Sebab bahaya, dia kata. Kan tanah runtuh kat depan. Lepas 1 jam kami balik, dapat mesej kan tak boleh dah masuk sebab kawasan tanah runtuh. Tapi saya ni juga confused juga. Sebab tengok sampai ke malam, ada juga kawan saya yang pergi hantar sumbangan, boleh je lalu. Apa sebenarnya di sebalik semua ni? Tapi kereta memang tak bergerak. Jadi hati ni risau. Kami nak turun dah daripada Bukit Ulu Langat tu, kami nak turun. Depa yang naik ni, sejujurnya saya risau. Doa. Sebab apa? Kawasan bukit tau. Kereta, jentera besar semua naik. Berderet macam tak ada ruang, sahabat-sahabat. Allah, tu kawasan yang
Wa na'udzubillah min zalik, kalau berlaku tanah runtuh pula, bayangkan. Kita takut, sahabat-sahabat dirahmati Allah, subhanallah. Jadi benda macam itulah, kita hanya berhauqal lah. Kita tak tahu, kita lemah, kita hambanya Allah, sahabat-sahabat. Kita tak tahu apa yang terbaik, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa Ustazah Muzayyanah yang duk yang duk type tu messenger saya macam mana? Subhanallah, inilah antara yang Ustazah nak luar. Dan hari ni tajuk ni memang takkan habis, sahabat-sahabat. Tapi saya nak wajibkan semua orang share, sebarkan, sebab tajuk tanda-tanda ketauhidan ni. Lupa nak cakap. Last pasal banjir. Semalam habis, lepas tu maghrib, ada orang ketuk pintu rumah Ustazah nak hantar biskut-biskut semua. Ustazah teringat, lah tadi saya didatangi oleh seorang pakcik, dia nak pergi hantar makanan dekat tahfiz, keputusan makanan. Sebab sahabat saya Ustazah Ruzana Natiyah kan menghantar makanan kepada mangsa banjir di sana. Start kononnya nak hantar untuk lunch sampai pukul 4 petang, mereka masih belum naik atas urulangan. Macam mana sahabat-sahabat? So lebih baiknya memang buat tim kat situ, masak dekat situ. Mereka memang macam orang, kalau di Shah Alam banjir termenung, di urulangan air dah surut, tapi tak tahu nak start macam mana. Lumpur yang begitu dahsyat, yang tercabut tingkat pintu, tak kira leher rumah hanyut terus. Memang dah macam tsunami. Kereta tak tahu nak kata macam mana dah kereta. Ya Allah, yang duduk dekat celah pokok, yang tertongging terbalik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Insaf lah. Insaf sangat. Kebesaran Allah tunjuk depan mata kita. So sekarang misi Darul Fawaz, sejujurnya saya cakap dengan tim khidmat sahabat saya. Saya kata, kalau Ustazah mati sebelum sempat menunaikan, ingat duit dalam akaun Darul Fawaz tu untuk kita simpan. Kita nak beli, kita dah survey dah, kita akan hadiahkan seorang satu dapur 2 tungku dengan tong gas. Kita dah survey, dah dapat harga yang terbaik semua, insya-Allah. Tapi tak boleh hantar sekarang, dia pun tak boleh masuk kat rumah dia pun lagi. Dia pun tak boleh masuk, sahabat-sahabat. Sebab itulah baju-baju kalau banyak pun dia pun nak letak mana. Dia orang malam tidur dekat PPS, siang dia pergi rumah setakat nak keluarkan barang-barang yang total loss, satu benda tak boleh guna. Bayangkan, subhanallah, Allahu Akbar. Nampak tudung saji atas pokok semalam. Subhanallah, Allahu Akbar. Tak boleh guna satu benda pun, bayangkan. So macam mana? Jadi lepas ni sahabat-sahabat, bukan lagi makanan, bukan lagi pakaian, kita nak bantu mereka barang-barang asas ni lah. Macam mana mereka nak masak kalau dapur tong gas tak ada? Macam itulah, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Insaflah sahabat-sahabat. Ini semua sebenarnya Allah nak tunjuk kebesarannya kepada kita. Berlaku pada orang lain, kalau benda tu berlaku pada kita macam mana? Nah, baru nak masuk tanda-tanda ketauhidan. Saya minta maaf, tapi pelajaran ni saya akan sambung esok. Subhanallah, sahabat-sahabat. Sebab apa saya kata tajuk ni sangat penting? Pertamanya, tauhid. Kita tahu, kita belajar akidah untuk mentauhidkan, untuk mengesakan Allah. Tak maaf mood saya seminggu ni, sejak banjir ni sahabat-sahabat, memang ke laut. Bukan sebab Ustazah la tahzan kan, jangan bersedih, bukan. Sebab saya menerima mesej, gambar-gambar yang begitu dahsyat. Lepas tu saya nak gosok tudung ke baju semua, saya tak bersemangat. Jadinya saya sarung je, sekelum je semua. Tengok kan, dah merepek-repek dah pakaian Ustazah semua. Tak kisahlah apa pun kan, Masya Allah. Allahu Akbar, kelakar kadang-kadang terlepek-lepek. Subhanallah. Dan hari ni saya tak perasan, dalam jadual saya kosong pagi. Sebenarnya saya janji dengan seorang hamba Allah ni, tapi saya tak confirm dengan dia. Saya tak ingat dah jadual mengajar ke apa, tak ingat. Otak saya ni hanya ingat mangsa banjir, dengar hujan pagi tadi, muslimat mesti mereka ni menggigil tubuh, trauma, takut air naik lagi. Allah, lepas tu yang meramalkan macam-macam kan, Christmas 25 ni akan tenggelam lagi. Dia pun jadi tak ada mood lah nak kemas. Tolonglah benda-benda yang menambahkan risau orang tu. Ya Allah, bila kita baca, kita pun risau. Mustahil kita tak risau. Tapi ya Allah, semuanya daripada Engkau. Ini ketauhidan yang penting. Sebab itu akhlak bagus pun syariahnya macam mana? Cara nak solat, puasa, hang tahu tak kalau hang tak belajar. Kalau akhlak cantik, ibadah cantik, tapi untuk siapa beribadah? Untuk dipandang manusia, bukan untuk Allah, bukan untuk mentauhidkan Allah, bukan dipersembahkan kepada Allah. Sia-sia. Sebab tu 3 benda ni dalam hidup sahabat-sahabat. Daripada kecil kita belajar tauhid, kita belajar fiqh, kita belajar akhlak.
duk berulang. Tapi makin banyak kita belajar, makin tinggilah silibus dia. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Saya minta maaf saya tak dapat baca satu persatu komen. Tersangat laju. Ustazah baru nak baca ni dah hilang. Baru nak baca ni dah hilang. Kan tim khidmat dah hajar dah Ustazah klik kat situ. Tapi nanti entahlah. Rasa kalau boleh nak baca semua. Tapi sahabat-sahabat saya nampak semua nama ni. Terima kasih, Masya Allah. Allahu Akbar. Zakiah Yusuf. Rindulah dengan akak, Masya Allah, Subhanallah. Okey, di antara tanda-tanda bahawa anda bertauhid adalah ketika anda disakiti orang lain. First word dah macam deep. Subhanallah. Di antara tanda-tanda bahawa anda bertauhid, kita nak tanya, ya Allah, aku kalau mati masih dalam keadaan mengesakan Allah ke? Aku kalau mati memang masih berpaut dengan kalimah la ilaha illallah ke? Adakah di lisan saja aku bersyahadah ni, ya Allah? Tapi aku ni sebenarnya tak cakap kat lisan je. Hati aku tak pun bertauhid kepada Allah sebenarnya. Sahabat, kenapa Ustazah kata wajib semua kita habis kitab tajuk ini, bab 154 ni? Sebab kita terasa, ya Allah, kalau aku mati dengan rasa macam ni, ya aku sembahyang, ya aku puasa, aku bayar zakat, tapi ketauhidan aku dengan Allah ni macam mana? Okay, sahabat-sahabat, sebab tu tauhid ni memang kena belajar. Subhanallah. Di antara tanda-tanda bahawa anda bertauhid, kita nak tahu kan, adalah ketika anda disakiti orang lain dan anda memiliki beberapa sikap terhadap mereka. Pernahkah disakiti? Oh, kalau Ustazah tanya, pernahkah disakiti? Semua saya jawab, pernah, banyak kali Ustazah akan main. Saya tanya diri, pernah tak menyakiti? Amboi, semua tak ngaku, sahabat-sahabat. Itulah kita manusia. Kan? Menyakiti, rasa macam tak pernah je Ustazah. Yang mulut laser tu tak sedar. Yang duk sindir-sindir orang tu tak sedar. Yang ada masalah dengan suami, cerita aib suami tu tak sedar. Menyakiti, sahabat-sahabat. Macam-macam lah. Allahu Akbar. Itulah saya satu kisah lagi tu. Ustazah semalam masuk kereta jam. Hanafi tu artis, pelakon ke penyanyi? Hampa jangan gelak kan, jangan gelak. Yang tahu-tahulah. Kenapa Ustazah? Jajah tanya kan, kenapa Ustazah? Tahu Ustazah tengok Facebook semua Hanafi. Dia tu siapa, pelakon ke penyanyi? Tak lah Ustazah, dia tu orang biasa. Orang biasa? Dan kenapa pula orang semua sebut nama dia dekat Facebook semua ada? Lepas tu adalah cerita benda-benda macam tu. La ilaha illallah. Yang Ustazah tahu, Hanafi tu abang sulung mak Ustazah, pak saudara Ustazah, arwah dia. Takkan orang sebut-sebut nama dia dekat Facebook. Kan, Ustazah ni ada je. Kan, sahabat-sahabat. Maknanya Ustazah tak tahu cerita. Tapi kalaulah, kenapa saya tanya artis ke pelakon, pelakon ke penyanyi dah biasa dah kan. Dia pun sembuh benda nak cerita dekat Facebook ni dah biasa. Rupanya gaduh dengan suami pun. Ya Allah, tak payahlah sahabat-sahabat kan. Ada sahabat-sahabat Latahzan yang hebat. Takkanlah benda macam ni pun kita nak cerita kan. Saya sendiri sahabat Latahzan, kalau anda ada Ustazah, saya nak mengadu pasal suami saya kat ruang komen, tak bayar nafkah sampai sekarang. Itu bukan diceritakan di publik, sahabat-sahabat. Bukan. Ya Allah, jom kita tengok kita ni bertauhid ke tidak sebenarnya. Kan, kamkama tak faham, tak payah ambil faham lah, tak penting rupanya. Allah, termenyesal Ustazah tanya soalan tu semalam. Saya dah terkenal sebab paling kurang dengan sebut nama tu, automatically hati Ustazah ber-Al-Fatihah untuk arwah Pak saudara Ustazah lah. Subhanallah. Pertama, nak tanya diri, kalau kita belajar kaedah dengan guru-guru tauhid, muslimin muslimat, yang ini mungkin kita tak nampak sangat. Sudut yang ini, yang Latahzan nak bincang ni, mungkin tak nampak sangat. Tapi bila Ustazah baca sampai habis tadi, soheh sangat. Ya Allah, kaitannya dengan ilmu tauhid tu apa? Pertama, tanya diri, aku ni orang yang memaafkan tak? Aku ni orang yang memaafkan tak? Subhanallah. Orang yang suka memaafkan. Okey, kita nak jadi, ya Allah bantu aku nak jadi orang yang suka memaafkan. Tolong ya Allah, kalau aku dulu suka marah-marah, suka sakit hati kat orang, aku jadi manusia memaafkan. Sahabat-sahabat, tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lupa lagi nak cerita. Semalam jumpa Makcik Rohana tu sembang. Dia duduk bentang tika depan tangga rumah dia, tinggal tangga tu di bawah pokok. Lepas tu ada, siapa semua cik ni? Adik saya tidur rumah adik saya lah. Lepas tu kan, adik dia tu
Lah, ini Ustazah Muzayyanah ke? Ustazah Muzayyanah yang La Tahzan tu? Masya Allah, nak tergelak. Saya duk berlutut lah sembang dengan Makcik Rohana kan. Dia duduk atas kursi. Kan saya kata saya pegang paha dia. Ya Allah cik, ilmu. Apa ni, saya dapat ilmu daripada makcik. Masya Allah. Ni adik saya. Lepas tu adik dia tu, ni Ustazah Muzayyanah yang La Tahzan. Tak pasal-pasal je tutup muka. Sebab apa? Maknanya La Tahzan di mana-mana. La Tahzan di mana-mana kerana anda punya rasa, sahabat-sahabat, dinasihat oleh kitab La Tahzan. Bukan Ustazah yang mengajar. Ustazah tolong bacakan saja. Yang mengajar kita adalah penulis La Tahzan, Dr. Aid Al-Qarni. Dan bila Ustazah bacakan, dia menyentak hati Ustazah, sahabat-sahabat. Dan kita tak syok lah sentap seorang-seorang. Nak ajak lah semua sahabat-sahabat La Tahzan sentap sama. Faham? Lebih 1,000 orang ni, 1.1K. Subhanallah yang menonton. Pertama, memaafkan. So, tanya diri, ada tak aku sikap memaafkan ni? Ini merupakan bukti ketulusan hati terhadap perilaku orang yang menyakiti. Bukti ketulusan hati. Sahabat, hati kita ni dipandang Allah. Hati kita ni tempat jatuhnya pandangan Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tempat jatuhnya pandangan Allah, bukan muka yang hari-hari kita rasa resah kalau tidak dibedaki, dilipstiki, di bulu mata macam-macam kan segala. Tapi hati kita ni tempat jatuhnya pandangan Allah. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini merupakan bukti ketulusan hati terhadap perilaku orang yang menyakiti. Orang yang menyakiti duk buat laku kat kita. Kita sakit hati. Bukan mudah nak memaafkan, sahabat-sahabat. Bila kita tak memaafkan, itulah mula. Biar aku bagi tahu orang perangai kau sebenar macam mana. Aku viralkan. Dia sakit hati, dia boleh dia sedang disakiti, maknanya dia sedang dianiaya. Orang yang dianiaya sedang dalam perhatian Allah, disayang Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi dalam pada kamu dijamin Allah, aku sedang perhati, sedang dekat dengan orang yang dianiaya, disakiti. Kan? Sahabat-sahabat. Tapi kamu menarik diri kamu, aku tak nak dipandang Allah, aku tak nak dirahmati Allah. Aku tarik rahmat itu, hebatnya kamu, sombongnya kamu, dengan kamu membalas kesakitan itu. Faham tak? Elok-elok Allah dah tinggikan darjat, kamu yang tarik diri kamu terkebawah semula. Now, sahabat-sahabat, tolong kita faham. Orang menyakiti kita, kan? Orang menyakiti kita. Maafkan. Kerana apa? Sedangkan keinginan hati untuk diperlakukan dengan baik merupakan tingkatan yang lebih tinggi. Betul? Semua orang nak diperlakukan dengan baik. Semua orang nak diperlakukan dengan baik. Dan yang paling tinggi lagi ialah ketika dia boleh membalasnya dengan kebaikan. Tetapi di sisi Allah, kalau orang buat jahat pada kita, kita balas dengan kebaikan. Sahabat, cakap ni macam air terjun lalu. Mudah je Ustazah Zai cakap. Cuba kalau Ustazah Zai kena, macam itulah kita nak belajar. Maksudnya apa, muslimin-muslimat dirahmati Allah? Kan? Pandang Rasulullah. Ustazah Zai selalu pujuk hati macam tu. Ya Allah, Nabiullah yang nak bukakan pintu syurga kepada aku, amin. Yang memberikan syafaat kepada aku saat aku tak ada pertolongan siapa pun. Yang saat dia nak panggil aku sebagai ummati, langkah kaki aku laju ikut Nabi. Aku tak nak nanti bila Nabi panggil ummati, kaki aku terpatri. Duduk je kat situ. Pasal apa? Kaki hang tak mau bergerak, Nabi duk panggil ni. Kaki kata aku ni masih kat dunia ikut hang. Hati hang baik, aku pi tempat baik. Hati hang jahat, aku pi tempat jahat. Aku ikut cakap hang. Ini bukan dunia, ini akhirat. Aku hanya dengar perintah Tuhanku. Tuhan yang ciptakan kaki. Tuhan kata jangan bergerak, hang tak layak ikut Nabi walaupun Nabi panggil. Sebab dulu hang tak ikut apa yang Nabi buat. Apa Nabi buat, sahabat? Ya, makan tangan kanan sunnah. Ya, kita buat qabliyah ba'diyah itu sunat. Kita boleh buat semua tu. Tapi cuba tanya diri, Nabi disakiti tak pernah menyakiti. Nabi sentiasa memaafkan. Nabi diberi kejahatan tapi Nabi balas dengan kebaikan. Cuba jujur, kita boleh buat tak benda tu? Kalau kita tak boleh buat benda tu, jangan mengaku, sahabat-sahabat. Jangan mengaku kita orang baik. Faham? Sebab tu solat saja tak boleh bawa kita ke syurga. Tapi tetap kena solat.
Tutup aurat saja belum tentu kita ke syurga, tapi tetap wajib tutup aurat. Faham sahabat-sahabat? Dah kalau macam ni ustazah, saya tak payah solat, saya tak payah tutup aurat, tapi kalau orang buat jahat kat saya akan balas kebaikan. Saya pakai je seksi-seksi, yang penting hati saya baik. Hei, kau dah kenapa? Kau Tuhan ke kau hamba? Allah yang wajibkan, solat tu wajib, tutup aurat bagi perempuan wajib. Dah kenapa pula kau kata aku tak payah solat pun hati aku baik? Tidak baik namanya kalau tak ikut perintah Allah. Faham? Kita takut dalam masyarakat kita ni ada orang yang salah faham. Aku cabut tudung balik ni sebab aku tengok orang pakai tudung pun mulut jahat, suka duk kata ke orang. Itu orang. Mampu kau tegur. Engkau tu orang ke tidak? Ke orang-orang? Kan sahabat-sahabat? Kena ikut Nabi. Subhanallah sahabat-sahabat. Betul Ustazah bila memaafkan kita disakiti, hati kita tenang. Terbaik kat Sarina Salihuddin. Orang yang pernah rasa sahabat-sahabat, tengoklah ketika Ustazah live dengan bapaknya Zulfarhan tu kan. Saya pemandu teksi je Ustazah. Kan kalau saya tak maafkan, selama mana saya nak hidup bermusuh dengan orang? Hati saya tak tenang. Saya nak bawa teksi, saya tak tenang. Maka saya pilih untuk memaafkan. Anaknya ditekap dengan streka panas 90 lebih tempat di bahagian tubuh termasuk di kemaluannya. Menangis seorang ayah bila melihat tubuh jenazah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, aku lahirkan dia sempurna, tapi matinya di dalam keadaan macam ni. Masih boleh sang ayah itu memaafkan si pelaku. Ya Allah, ini luar biasa. Sahabat-sahabat, tak ada benda yang patutnya malam tu saya menangis, tapi saya menangisi sikap saudara kita tu. Aku kalau orang buat macam tu kat aku boleh maafkan orang tak? Yang kita kata orang parking kereta blok depan rumah saya Ustazah, takkan saya nak maafkan? La ilaha illallah. Secoet je orang sakiti kita pun tak boleh maafkan. Yang tadi tu anaknya ditekap dengan streka panas lebih 90 tempat, masih di lisan setelah saya memaafkan, hati saya tenang Ustazah. Saya boleh bawa teksi ke mana-mana, saya boleh bekerja balik. Subhanallah sahabat-sahabat, anda faham tak apa yang Ustazah rasa? So apa sangatlah yang orang sakiti kita ni kalau kita tak boleh maafkan. Memanglah kita mungkin dah tak mesra macam dulu, tapi jangan putus hubungan. Jangan ada benci dan dendam di hati. Tolong sahabat-sahabat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul? Masya Allah, saya berazam ni nak baca semua komen nanti. Sebab nampak macam best je komen-komen anda ni. Dah bila tak kan? Masya Allah. Saya sedang menanti kepulangan jemaah Al-Fawaz Travel lah. Jadi macam-macam persiapan jugalah. Sedangkan keinginan hati untuk diperlakukan dengan baik merupakan tingkat yang lebih tinggi. Dan yang paling tinggi lagi ialah ketika dia boleh membalasnya dengan kebaikan. Sahabat, kita tinggi di sisi Allah kerana kita boleh balas kejahatan dengan kebaikan. Allahu Akbar, Masya Allah. Macam mana yang sudah nak cakap? Subhanallah, kita pernah disakiti. Tapi kita tak mampu nak jadi macam Nabi. Disakiti begitu dahsyat, balas dengan kebaikan. Ya Allah, hebatnya Engkau ya Rasulullah. Cinta kita dengan Rasulullah, rindu kita dengan Rasulullah. Bila kita disakiti sahabat-sahabat, orang tak tahu betapa sakitnya ni, berparut kat dalam ni, bernanah bahkan. Jangan tunggu dia membusuk, cepat rawat hati. Aku nak pandang Nabi, aku nak hidup dengan Nabi. Selama-lamanya aku nak bertemu dengan Rasulullah, bercengkerama, bersembang-sembang dengan Rasulullah. Sebab apa? Sebab aku ikut apa yang Nabi buat. Disakiti, masih memaafkan. Malaikat turun bertukar menjadi makhluk. Ya Rasulullah di bumi Taif, nak ke aku tukar gunung-gunung kat Taif ini, menghempak mereka menjadi batu-batu kecil. Sebab Nabi disakiti. Nabi dibaling dengan batu, berdarah tubuh Nabi, penuh kasut Nabi dengan darah. Masya Allah, malaikat tak sampai hati. Jibril BFF Nabi di kalangan malaikat. Ya Rasulullah, ingin aku tukarkan ke gunung-gunung menjadi batu-batu yang melempari penduduk Taif dah. Kalau mereka tahu, mereka takkan buat macam ni. Lalu Nabi mengangkat tangan. Kalau bukan mereka yang bersyahadah, yang menyembah Allah, nanti insya Allah anak keturunan mereka. So kita hari ni sahabat, kita maafkan orang yang buat kita. Kalau mungkin dia tak baik dengan kita, kita ziarah dia, tutup pintu rumah dia, tak apa.
Mungkin nanti dia tak tolong aku, anak-anak dia akan baik dengan anak-anak aku. Kita nak hidup atas dunia ni sahabat dengan siapa? Cuba tengok rakyat Malaysia nak bertolong bantu dengan mangsa banjir. Ini hebat. Okay, insya-Allah hujung minggu ni tim khidmat sahabat Ustazah di Kedah, subhanallah, Ustazah insya-Allah setakat ni dah ada 50 orang yang mendaftar untuk ikut kami ke KL Selangor untuk bantu kerja-kerja pembersihan. Okay, alat-alat yang Ustazah bantu beli, water jet apa semua masa banjir dekat Ian dulu, kami akan bawa ke KL. Dulu mereka kumpul duit tolong kami nak beli bahan-bahan pembersihan. Lah ni kami pi sana, kami pi tolong mereka pula. Tapi boleh Kak Ustazah cakap, okey hari tu yang duk sedekah Siti Roziah Osman, Najmiah Wanci, Roslila Arifin contoh kan, mereka ni tak kena banjir. Hangpang Kedah tak payahlah mai. Yang penyumbang-penyumbang hari tu tak kena banjir, tak payah duduk diam-diam kat Kedah. Boleh ke Ustazah cakap macam tu? Ingat, hari ni kita tolong Allah tak buta. Kadang-kadang tu tak kenang budi pun, tak say thank you pun, tak apa. Sakitnya hati saya Ustazah. Dia jadi kaya tu modal saya bagi dulu. Sakitnya hati saya Ustazah. Say thank you pun tidak. Jangan sakit hati sahabat. Sebab Allah akan datangkan B to Z untuk menenangkan hati kita. Kalau dah tak ingat kita, dah lupa daratan, tak apa. Allah ada untuk mendatangkan orang-orang yang lebih ramai untuk tolong kita. Anda faham tak maksud Ustazah? Subhanallah. Tajuk ni best sahabat-sahabat. Caranya, anda harus mulai dengan menahan amarah. Macam ni caranya Ustazah? Senang je Ustazah cakap. Orang buat sakit hati kat saya ni, saya nak balas dengan senyuman kebaikan. Senang je Ustazah cakap. Bukan Ustazah cakap, Nabi cakap. Bukan Ustazah cakap, kitab Latahzan cakap. Sahabat-sahabat, sebab tu Ustazah pun terkesan. Kenapa? Sebab kita pun pernah dibegitukan, tapi kita memilih untuk tak buat apa, kita nak putus hubungan. Jangan ada musuh hidup atas dunia ni sahabat-sahabat. Kenapa dari tadi satu pun 1K? Kelakarlah tab ni. Kan dia tak bergerak kat situ, subhanallah. Saya ni asyik lupa je nak letak tisu dekat meja belajar ni. Meja saya ni, subhanallah. Dan yang paling tinggi lagi ialah ketika dia boleh membalasnya dengan kebaikan. Caranya macam mana Ustazah? Ajar saya Ustazah macam mana nak memaafkan. Sakit Ustazah, perit Ustazah, bekas suami saya tu Ustazah, bekas mak mertua. Allah, bukan bekas mak mertua, itu memang mak mertuamu. Masya Allah. Caranya anda harus mulai dengan menahan marah. Tahan marah sahabat-sahabat. Tahan marah, subhanallah. Mulakan dengan tahan marah. Untuk memaafkan, mulakan dengan tahan marah. Kita balik-balik, ya Allah, parking kereta depan gate aku pula. Nak kena ni. Turun kereta sing-sing lengang, teng kat rumah jiran. Dapat apa? Masa muka berbulan-bulan. Cuba telefon, tahan. Astaghfirullahalazim, aku dah nak terkencing ni. Dia parking kereta depan rumah aku pula. Ni orang KL punya gaduh kan, sahabat-sahabat. Telefon, kak dekat rumah ke? Kenapa Ustazah? Contohlah dialog sinetron, lama tak sinetron kan. Kenapa Ustazah? Kak, saya balik ni sebab tadi saya ada hal, ada tertinggal barang. Lepas tu, oh ya Allah Ustazah, minta maaf. Selalu kan Ustazah petang baru balik tu lah, kak parking sekejap je. Faham, tak apa, kak boleh alih tak sekarang saya nak masuk dalam rumah. Settle. Dia dengan kita baik, kita pun maafkan. Masalahnya ini dah kali 99 kali, ya Allah. Macam tu kan kita kan. Apa, sabar. Okey je, hubungan jadi cantik sahabat-sahabat. Memang rupanya dia nak balik sekejap. Sangka-sangka dia tu, orang ni biasa balik petang. Dia mana nak tahu kan kita nak balik tengah hari, contoh. Biasa je dalam hidup ni. Kenapa benda macam tu sampai nak angkat kayu, nak pecahkan kereta dia? La ilaha illallah, pelik kita ni. Apa nak jadilah sahabat-sahabat. Kan, kalau itu pun kita tak boleh berlapang dada, macam mana yang tadi ni? Yang Nabi dicurahi najis, Nabi ditaburi duri-duri di jalanan. Macam mana kita nak dapat sehebat itu? Macam mana kita nak sesyurga dengan Nabi? Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, kemudian maafkanlah. Okey, menahan marah tadi, yakni jangan menyakiti orang yang pernah menyakiti anda. Boleh ke? Agak-agak kening ni. Ni bukan Ziana Zain ni agak kening ni. Tapi nak tanya, boleh ke? Macam okey ke orang sakiti kita? Kita nak tahan marah, kita nak memaafkan
Jangan pernah menyakiti orang yang pernah menyakiti anda. Kemudian, maafkanlah, yakni bersikaplah toleransi dan maafkan. Aduh, Izzati dengan kuliah kat sebelah kan? Baik datang tisu. Aduh, ni bukan nangis pasal banjir lagi dah. Ni nangis sebab Ustazah banjir. Masya Allah, aku lapar dah. Sahabat-sahabat, saya terkesan lah bila ada sahabat-sahabat yang banjir, hilang rumah. Makasih Ustazah, akak boleh gelak-gelak je kemas rumah. Hebatnya boleh gelak-gelak je kemas rumah. Setiap kali akak nak sedih, akak teringat Latahzan. Akak teringat apa yang ada dalam kitab Latahzan. Hari tu kan ada Ustazah kita belajar, ya Allah saya bersyukur sebelum saya banjir ni, saya dah belajar Latahzan. Ya Allah, saya pula deep, sahabat-sahabat. Subhanallah, semoga Allah merahmati anda. Subhanallah. Tapi itulah yang istiqamah yang dapat. Rasa itu sekian dimaklumkan. Kan, mohon terasa. Yang jap ada, jap tak ada, tak apa kalau tak live, tapi dengar. Bukan nak suruh tengok muka Ustazah tak lalat Ustazah ni, bukan. Tapi nak suruh dengar nasihat di dalamnya, tak ada satu pun yang tidak menyuntik jiwa. Percayalah. Okay? Yang istiqamah cuba jawab, betul tak? Subhanallah, Allahu Akbar. Seterusnya adalah ihsan, yakni kemudian maafkanlah, yakni bersikaplah toleransi dan maafkan semua kesalahannya. Semua kesalahannya. Ustazah tak tahu dia curi laki saya tu Ustazah. Contoh, janganlah stres sangat belajar. Allahu Akbar. Kan? Ustazah ingat apa kalau dia curi kucing saya, tak apa, ni curi laki saya. Ustazah ingat boleh maafkan. Kan? Saya tak nak masuk campur bab tu curi laki ke, curi bini ke, curi harta ke sahabat. Setiap kita diuji mengikut kemampuannya. Kata Allah. Kata Allah, bukan kata Ustazah. Jadi bila datang satu-satu ujian pada kita, ya Allah, ajar aku sabar, ajar aku redha, ya Allah. Orang lain tak rasa mungkin apa yang aku rasa, tapi orang lain ada ujian lain, ya Allah. Kan bagi aku kuat, ya Allah. Merayu dengan Allah. Allah nak tengok setakat mana kau betul-betul mengadu pada Allah, bukan mengadu pada Facebook. Sekian. Okey, sahabat-sahabat, seterusnya adalah ihsan. Bulat dah mata Ustazah ni. Yakni balaslah kejahatan yang dia lakukan dengan kebaikan. Aduh, ini lagi lah. Rasa macam nak koyak-koyak kepala ni. Orang buat jahat disuruh balas dengan kebaikan. Ya, wahai umatnya Rasulullah. Ya, wahai manusia yang nak follow rapat-rapat Rasulullah. Ya, wahai umatnya Nabi yang tergambar situasi mahsyar. Nabi panggil, mana umatku? Kita follow Nabi. Nabi pimpin tangan kita meneguk air di telaga Kausar, tak akan haus selama-lamanya. Nabi pimpin dan Nabi sepatutnya nak masuk dalam syurga dah dibukakan pintu syurga, ya Rasulullah, kau penghulu syurga, masuklah ke dalamnya. Tapi Nabi tak masuk, Nabi toleh belakang. Umat aku mana? Umat aku mana? Sebab tu umat Nabi Muhammad antara golongan pertama masuk syurga berbanding kaum-kaum terdahulu. Subhanallah, Nabi toleh belakang. Umat aku mana? Semoga yang Nabi tunggu tu kita. Kenapa kita sahabat? Kita bukan alim ulama mungkin. Kita bukan orang berserban tebal mungkin. Kita bukan orang bertudung labuh mungkin. Tapi kita patuh syariat. Kita ikut Nabi. Orang bagi kejahatan, kita masih sudi nak membalas dengan kebaikan. Percayalah. Macam mana sahabat-sahabat? Boleh ke? Kenapa Ustazah beria-ria cakap ni? Sebab sejujurnya sebagai manusia kita sukar nak buat. Tapi kita dalam mujahadah. Ustazah saya dalam mujahadah. Berjuang, aku nak hati yang macam tu, ya Allah. Aku nak hati yang macam tu, ya Allah. Subhanallah. Surah Ali Imran. Ini saya selalu baca di TV Al-Hijrah kan, sahabat-sahabat. Ayat 134. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan kemarahan dan memaafkan, menahan kemarahan dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai. Wallahu yuhib. Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan, yakni ihsan. Kita nak jadi orang muhsinin.
Siapa muhsinin? Orang yang hasan, yang melakukan kebaikan. Subhanallah, sahabat-sahabat. Ayat ni memang menyejukkan hati lah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya dah ulang banyak kali dah. Tak tahulah anda ingat ke tidak. TV Al-Hijrah sebut, Aikim sebut, kat sini lagi sebut. Banyak kali dah. Wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Macam mana bila kita disakiti, kita rasa nak marah, wal kazimina al-ghaiz, Allah tolong aku ya Allah, aku nak tahan marah aku ni ya Allah. Wal 'afina 'anil nas, dan tolong maafkan. Sebab apa? Sebab aku nak menagih cintamu. Aku tak dapat apa atas dunia ni, tak apa. Aku nak cintamu ya Allah, aku nak kasihmu, aku nak cintamu. Subhanallah, wallahu yuhibbul muhsinin. Semoga kita tergolong di kalangan muhsinin itu, amin. Surah Asy-Syura ayat 40. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa memaafkan, afa memaafkan, wa aslaha bukan hanya yalah ustazah saya dah maafkan tapi tak berbuat baik pun, kan? Tak berbuat baik. Buat baik apa? Dia buat jahat kat saya. Maafmu belum begitu bermakna. Syarat memaafkan dan berbuat baik. Apa berbuat baik? Tidak menuntut balas kepada orang yang menzaliminya. Contohlah, Ustazah pergi Hulu Langat semalam kan, sahabat-sahabat. Ustazah, kenapa semua orang dapat dapur gas ni? Kenapa rumah ni tak dapat? Saya takkan bagi lantak pergi kat dia. Dulu dia selalu blok kereta saya. Contoh kan, contohlah Ustazah orang Hulu Langat, contoh kan. Tiba-tiba Ustazah orang kaya Hulu Langat, habis je banjir beli 100 tong gas, 100 dapur gas, contoh. Kan? Ada seorang hamba Allah ni intai balik pintu, pasal apa aku tak dapat? Pasal apa orang semua dapat, aku tak dapat? Pasal apa? Pasal apa? Dia tanya kan. Siapa suruh hang dulu sakitkan hati aku? Tak payah bagi, padan muka. Ya what hang jadi macam tu? Kan? Pasal apa, sahabat-sahabat? Kita dengan adik-beradik, nak cakap, dulu kau sakitkan hati aku kan, lantak kau, aku takkan bagi apa. Pelik kita ni. Dengan jiran tetangga, sahabat, yang tu lantak, yang tu memang sombong tu, takkan bagi dah kat dia. Jangan, sahabat-sahabat. Macam mana kita nak tanya diri kita? Dah maafkan, kena buat baik. Subhanallah. Kan? Kita nak faham ayat Allah ni sungguh-sungguh. Maka pahalanya atas tanggungan Allah. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, tidak menuntut balas kepada orang yang menzalimi, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Anda tak boleh tanya, Ustazah, kalau saya memaafkan, saya buat baik kat dia, berapa % pahala saya dapat? Kau ni dah kenapa? Al-Mengongi. Ustazah tak layak menentukan. Pahala orang yang disakiti tapi membalas dengan kebaikan, ya Allah, hanya Allah yang berhak memberikan ganjaran luar biasa. Of course luar biasa. Anda lalui kehidupan tanpa ada musuh, tanpa ada benci, tanpa ada dendam. Wallahi sahabat-sahabat, rezeki akan datang mencurah dari pelbagai sumber. Ketenangan jiwa luar biasa, sahabat-sahabat. Saya berani bersumpah. Okey? Tolong buang dendam, tolong buang benci, tolong buang hasad. Anda akan rasai ketenangan. Walaupun kereta anda kancil dulu, kini, selamanya. Walaupun anda tak punya kereta mewah, rumah besar, anda tenang kat dalam ni. Wallahi, saya berani bersumpah. Sebab apa? Subhanallah, subhanallah. Ini jaminan Allah. Kenapa kita takut nak bersumpah dengannya? Ustazah, saya dah maafkan, saya dah buat baik, tapi kenapa saya tak tenang? Jujur pada diri. Jujur, sahabat-sahabat. Kejujuran ni orang tak boleh. Ustazah, saya rasa Ustazah tak jujur kan? Tengok kening Ustazah tu macam sengit je. Tak boleh orang nilai. Biar pi orang nak cakap apa. Aku yang jujur dengan Allah. Aku yang ikhlas. Ini baru sikit dengar cakapnya orang lemau. Macam mana kita nak berada di tangganya syurga? Takut kena tendang dah, tak layak masuk dekat dalam. Faham? Allah beri kita ruang, peluang berbuat kebaikan. Kenapa kita rosakkan minda kita dengan cakap-cakapnya orang? Kita tak boleh ubah orang, sahabat-sahabat. Kita ada matlamat, matlamat kita syurga. Subhanallah. An-Nur 22. Wal-ya'fu wal-yasfahu. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Saya tutup.
terakhir. Esok kita sambung yang kedua. Masya Allah, best. Esok jangan ponting. Sekian dimaklumkan. Apa dia sahabat-sahabat dirahmati Allah? Satu azhar menyebutkan innallaha amarani an... Sorry, masuk angin dah. Selalunya sebelum latahzan saya memang kena makan sikit. Innallaha amarani an asila man qata'ani wa an a'fuwa amman zalamani wa an u'tiya man haramani. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku agar aku menyambung silaturahim, tali silaturahim dengan orang yang memutuskannya denganku, memaafkan orang yang menzalimiku, dan memberi kepada orang yang tidak pernah mahu memberi kepadaku. Subhanallah, subhanallah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku agar aku menyambung tali silaturahim dengan orang yang memutuskannya denganku. Bukan kita yang putuskan, sahabat. Kalau kita putuskan memang logik lah kita minta maaf jumpa dia. Orang yang putuskan, tapi kita yang minta maaf, kita yang nak sambung. Anda ingat boleh nak buat senang-senang macam tu? Susah kan? Rupanya inilah satu mujahadah. Ustazah, bukan saya salah, dia tu yang salah. Kenapa saya nak kena sambung? Jawapannya Nabi buat. Nabi buat. La ilaha illallah, syurgamu mahal, syurgamu manis, sebab itu mujahadahnya sangat pahit, ya Allah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku agar aku menyambung tali silaturahim dengan orang yang memutuskannya denganku. Anda nampak akhlaknya Rasulullah. Satu pagi lepas solat subuh, hari ni aku main masjid ni, tak ada duri di jalanan, tak ada orang duk curah ayat najis. Kan pelik dah aku ni. Ya Rasulullah, kata sahabat, si Polan tu sakit ya Rasul. Sakit? Jom kita pergi ziarah. Aduh, anda bayangkan tak sahabat situasi pada ketika itu? What? Pergi ziarah? Patutnya Alhamdulillah, matilah cepat kan? Tapi Nabi ajak sahabat pergi ziarah Yahudi yang duk pedajal Nabi setiap pagi. Pergi ziarah. Akhirnya dengan akhlak Nabi inilah orang masuk Islam. Subhanallah. Patutlah Allah tu merancang untuk kita baik dah. Bukan nak tunjukmu dayus, bukan nak tunjukmu bodoh. Kita dah belajar apa bodoh dalam Latahzan. Siapa yang tak dengar bab bodoh tu, tolong patah balik tengok kuliah Latahzan. Oh, rupanya bukan bodoh, sahabat-sahabat. Di sisi Allah itulah orang yang super bijak. Faham? Okey. Memaafkan orang yang menzalimiku. Macam mana nak maafkan orang yang zalim pada zalim sangat, Ustazah. Kalau Ustazah kena pun Ustazah belum tentu memaafkan. Dalam hati ramai je orang cakap macam tu. Ustazah cakap senang lah, teruk sangat zalim dia pada saya, Ustazah. Kalau Ustazah kena pun belum tentu Ustazah maafkan. Jawapan Ustazah diam je lah, Ustazah dengar je. Orang bila dia mengadu, sahabat, kadang-kadang tak payah banyak cakap, kita dengar je. Lepas tu nanti, Ustazah saya nak balik. Ustazah tak cakap apa? Tak apa Ustazah, saya dah tenang dah cakap dengan Ustazah. Ustazah kata senang dia jadi Ustazah. Dengar je, tak payah cakap apa-apa. Dia tenang. Kita baru nak kumpul idea nak cakap apa. Ustazah dengar saya pun saya dah Alhamdulillah. Oh, patutlah ada rancangan dengar kan, sahabat-sahabat. Kadang-kadang manusia ni emosi dia macam tu. Dia nak kita dengar je dia. Benda yang kita nak cakap sabar, pasti ada hikmah. Benda tu dia tahu dah. Jadilah pasangan yang suka mendengar. Suami kita, bang, kenapa lain macam? Ada masalah ke kat office? Abang ceritalah kat sayang, insya-Allah. Walaupun sayang bukan motivator yang ada degree, kan? Bukan counselor, tapi sayang sudi dengar. Buat-buat baring atas paha dia. Abang cerita abang tu masuk dekat telinga sayang ni. Masuk elok macam air terjun masuk dalam telinga. Lepas tu suami pun kata, abang cerita, tengok awak tidur kan? Abang tak apalah tidur, yang penting saya siapkan telinga saya ni jadi corong. Abang cakap je apa masalah abang, insya-Allah saya dengar. Rupanya kan, sahabat-sahabat, jadilah pendengar yang baik, dia akan menenangkan orang lain. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku agar aku menyambung tali silaturahim dengan orang yang memutuskannya denganku, memaafkan orang yang menzalimiku, dan memberi kepada orang yang tidak pernah mahu memberi kepadaku. Mengaku, boleh tak kita nak memberi kepada orang yang tidak pernah mahu memberi kepadaku? Sila jujur. Sila jujur, sahabat-sahabat.
Kenapa kita balik holiday? Kita bagi Kak Salina Osman, Hani Hania, Siti Atikah Tukimin, Sheila Kasim. Kenapa kita bagi dekat tu? Sebab tu Siti Atikah Tukimin bagi kat saya tu masa dia balik holiday. Contoh. Kan ustaz kata ni kenapa tak bagi lagi kat jiran kita? Buat apa bang bagi kat dia? Dia tak pernah bagi apa-apa kat kita. Nak bagi kat Siti Atikah walaupun duduk jauh kat Melaka Nun. Sebab dia ingat kat kita. Itu sikap manusia kan, jujur. Tapi rupanya muslimat dan memberi kepada orang yang tidak pernah mahu memberi kepadaku. Nak buat ni sangat tinggi mujahadah. Tapi kita kena buat. Masya Allah, tabarakallah sahabat. Sebab tu kadang-kadang kita kena latih diri. Hantar dekat setiap pintu rumah masa Covid tu kan. Ustazah, makasih Ustazah. Padahal benda yang Ustazah duk agih tu benda RM2 je. Beli kat kedai RM2 je. Contoh, tak apalah orang hargai ke tidak. Sebab nak melatih diri. Aku tak nak pilih-pilih ni ya Allah. Sekali aku bagi, aku nak bagi semua ni ya Allah. Latih walaupun dengan hanya benda yang kecil. Faham? Sahabat-sahabat. Tapi kalau benda Cik Siti Atikah balik Turki, seorang satu dapat baju Turki, jenuh lah Cik Siti Atikah. Of course lah dia bagi baju Turki tu contohnya dekat cucu yang terdekat. Hampa jangan duk kata PM tepi. Cik Siti Atikah Tukimin baru balik Turki kan? Mana oleh-oleh daripada Turki? Jenuh 1.1K nak minta dekat Cik Siti Atikah. Peher lah di situnya. Gitu. Peher tak? Okay, gitu. Okay, selesai yang pertama. Baru selesai pertama. Tapi serius, saya dah baca sampai habis. Tak ada satu pun yang tak best dalam tajuk ni. Subhanallah. Terbaik nenek geram ustazah tu. Zihan Lee, kalau anda orang baru dalam Latahzan, anda akan tengok siri-siri sinetron Ustazah Zai yang takkan jumpa dekat TV, kat radio dalam Latahzan. Sekian. Kan saya bukan pelakon, tapi saya tak boleh lah nak berlakon dalam berceramah. Inilah saya, sahabat-sahabat kan. Kalau anda jumpa saya kat mana-mana, macam ni lah juga saya bercakap. Saya tak reti nak skema-skema macam orang lain. Kan? Sekian dimaklumkan. Terima kasih kerana bersama-sama. Sesungguhnya Latahzan betul-betul mengajar diri kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Tolong bantu dengan doa jemaah Al-Fawaz Travel yang akan selamat landing di KLIA menjelang tengah hari ini, insya-Allah. Mereka di udara sekarang, semoga Allah jaga, semoga selamat semua, baik semua, terhindar daripada wabak, selamat sampai ke rumah semua. Saya hargai sokongan anda, doa-doa anda semua, dan saya tak mampu nak bagi lebih 1000 orang yang menonton ni dengan oleh-oleh. Ustaz dah balik, kurma mana? Jenuh lah. Sekian dimaklumkan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.